Yang kedua, adakah dilakukan solat sunat hajat di atas jambatan bertujuan untuk membuang sial seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang apabila masuk bulan Safar dengan mandi safar? Adakah sama-sama haram ataupun yang ini halal dan yang satu lagi haram? Kalau kita rujuk daripada kenyataan Menteri Besar, ia menunjukkan bahawa program itu dilaksanakan dengan tujuan untuk tolak bala di samping untuk mengingatkan orang bahawa diri itu adalah salah satu dosa besar. Sahabat-sahabat, kalau kita kata nak tolak bala, kenapa nak buat di jambatan itu? Adakah program solat tolak bala di jambatan ini dilakukan dengan kepercayaan bahawa jambatan itu sendiri adalah sial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, sembahyang hajat di atas jambatan yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan untuk nak mengelakkan rakyat Kelantan diri sendiri terjun jambatan ke dalam sungai. Solat hajat tu salah satunya orang kata tujuan dia buang sial lah. Orang Penang kata buang sial, buang sial. Dia ibarat dia buat sembahyang hajat tu supaya rakyat Kelantan dah tak buat tindakan terjun jambatan ke dalam sungai. Sebab terlalu ramai rakyat-rakyat yang pi ke jambatan tu dan terjun jambatan tu ke dalam sungai. Sebab itulah tujuan mereka buat sembahyang hajat. Dia seperti apa? Seperti mandi safar. Hari ini aku nak berkongsi dengan hampa. Ustaz Syihabuddin berkongsi dengan kita semua soal apa? Soal tekanan hidup yang dilalui oleh rakyat-rakyat Kelantan. Penyakit mental, tekanan mental yang dilalui oleh rakyat-rakyat Kelantan dan pelbagai keperitan, kesusahan yang dialami oleh rakyat Kelantan. Dan Ustaz Syihabuddin dia akan sertakan sekali kepada kita dengan apa yang berlaku dekat Kelantan. Kesusahan akibatnya, pelbagai yang berlaku akibatnya, rakyat tertekan dan rakyat ambil keputusan untuk terjun jambatan di Kelantan. Cuba apa tengok kan. Dah rakyat di Kelantan pun kehidupan mereka susah. Peluang pekerjaan susah. Pelbagai kesusahan yang dialami oleh rakyat yang hanya ada 2 juta sahaja di negeri Kelantan. 2 juta lebih sahaja. Tapi rakyat dia ni kesusahan, kesempitan, keperitan pelbagai dengan gejala sosial, dengan anak luar nikah paling banyak di dalam Malaysia. Lepas tu penagih dadah yang terpaling banyak dan seluduk barang-barang subsidi yang diseluduk ke Thailand. Lepas tu dengan gejala seksual, dengan pelbagai gejala berlaku di Kelantan lebih teruk daripada negeri Selangor. Why? Kenapa? Contoh, kita ambil sebagai contoh. Laki dan perempuan, boyfriend dengan girlfriend, mereka couple, lepas tu mereka dah terlanjur dan mengandung. Jadi of course mereka akan jadi depression, mereka akan berlaku tekanan, pening serabut, last perempuan tiba terjun jambatan. Sehingga dia terpaksa buat pilihan terjun jambatan. Sebab apa tengok? Sebab tekanan daripada segi. Tapi mereka kata mereka negeri yang terpaling Islam, negeri yang terpaling membela Islam, memperjuangkan Islam. Tapi kenapa gejala-gejala macam ni lebih banyak yang berlaku di negeri Kelantan? Kenapa tak negeri yang ada sampai 8 juta, 10 juta manusia yang ada di negeri Selangor ni? Jadi tak apa, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Syihabuddin. Dia akan bentangkan kepada kita berapa puluh peratus rakyat Kelantan yang tekanan dan 22% orang tua warga emas yang depression. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Syihabuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu berkaitan tentang jambatan di Kelantan yang ditutup untuk dilakukan solat sunat hajat. Jom kita tengok video berkenaan dan kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Kerajaan Kelantan mengadakan solat hajat di atas jambatan Tendung Pasir Mas selepas lokasi itu sering menjadi tumpuan individu terjun untuk diri. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata pemilihan lokasi tersebut adalah atas dasar ia sering dipilih sebagai lokasi
diri. Solat hajat itu bermula jam 10 pagi di tengah-tengah jambatan yang menghubungkan kawasan Tendong di Pasir Mas dan kawasan Salor di Kota Baru. Lebih 500 penduduk dan kaki tangan kerajaan negeri turut serta dalam solat hajat yang diimamkan Penasihat Kesatuan Pondok Kelantan Sheikh Wazir Cik Awang. Orang terjun bukan atas masjid, terjun atas jambatan. Kalau orang terjun atas masjid, kita buat solat hajat atas masjid. Jawab gitu. Masjid buat Pasal dia terjun sini, kita sembahyang hajat sini lah. Sembahyang hajat ni boleh di mana-mana. Tapi kerana sini tempat orang terjun, kita buat sini. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ini. Sahabat-sahabat, timbul dalam benak saya beberapa soalan yang mungkin ada jawapan yang lebih baik di pihak anda atau penganjur. Pertama, apakah sebab solat ini dilakukan di atas jambatan? Tak ada tempat lain ke yang lebih sesuai untuk dilakukan solat sunat hajat berkenaan? Bukankah solat di masjid ataupun di surau suasananya lebih baik dan tidak mengganggu pergerakan orang awam? Berdasarkan kenyataan rasmi daripada Urusetia Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan, dimaklumkan bahawa jambatan ditutup selama 16 jam hanya untuk dibuat satu program yang tidak wajib, bahkan tidak sunat pun, yang hanya berlangsung dalam masa 30 minit sahaja. Apa relevannya jalan ditutup selama itu hanya untuk satu program? Ini membuang masa banyak pihak. Kerja dan tugas pihak polis trafik dibazirkan selama 16 jam dengan satu program 30 minit. Buat apa persediaan sampai 16 jam? Takkan nak pasang aircon portable untuk Menteri Besar Kelantan mengambil masa sampai 16 jam? Setahu saya, ia tidaklah sampai 15 minit pun untuk nak uruskan aircon portable berkenaan. Tetapi, mungkin kalau kita rujuk kepada video itu, masa yang diambil adalah untuk kita pasang kemah, tutup kemah dan sebagainya. Persoalannya ialah, perlukah wang rakyat digunakan kepada semua itu? Dan perlukah didirikan kemah di situ? Kalau ada yang komplain panas, awak tak buat pada waktu yang redup. Sahabat-sahabat, yang kedua, adakah dilakukan solat sunat hajat di atas jambatan bertujuan untuk membuang sial seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang apabila masuk bulan Safar dengan mandi safar? Adakah sama-sama haram ataupun yang ini halal dan yang satu lagi haram? Kalau kita rujuk daripada kenyataan Menteri Besar, ia menunjukkan bahawa program itu dilaksanakan dengan tujuan untuk tolak bala, di samping untuk mengingatkan orang bahawa diri itu adalah salah satu dosa besar. Sahabat-sahabat, kalau kita kata nak tolak bala, kenapa nak buat di jambatan itu? Adakah program solat tolak bala di jambatan ini dilakukan dengan kepercayaan bahawa jambatan itu sendiri adalah sial dan mistik sehingga ia dapat membawa kepada peningkatan kes diri di tempat berkenaan? Boleh jadi kesialan itu mungkin muncul kerana tempat itu banyak jin ke, banyak syaitan ke, atau makhluk halus yang lain. Lalu dicadangkanlah program solat hajat yang dianjurkan oleh Kerajaan Kelantan dengan keyakinan dapat mengurangkan masalah orang bunuh diri dengan terjun daripada jabatan berkenaan. Atau adakah pihak penganjur sendiri mahu menyatakan bahawa orang yang bunuh diri itu adalah disebabkan dia tak kuat iman? Dia tak tahu bahawa perbuatan membunuh diri adalah dosa besar. Kalau itulah yang menjadi alasan mengapa dilakukan solat berkenaan, saya nak kongsikan kepada anda beberapa fakta yang tak boleh dinafikan. Pertama, pada 26 September tahun 2023, akhbar berita harian melaporkan bahawa seorang wanita tekad terjun jambatan Sultan Yahya Petra di Kelantan untuk diri kerana tertekan dengan masalah rumah tangga dan beban hutang yang ditanggung ahli keluarganya. Yang kedua, masalah kesihatan mental di Kelantan dan negeri-negeri lain di Malaysia bukanlah masalah kecil. Akhbar bernama merekodkan bahawa kira-kira 300,000 daripada 1.2 juta penduduk Kelantan mengalami masalah kesihatan mental pada tahun 2016 akibat pelbagai tekanan hidup termasuk gejala dadah, kemurungan dan masalah keluarga. Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Ahmad Razin Ahmad Mahir berkata jumlah itu iaitu 300,000 berdasarkan kepada kajian yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 2016. Bahkan data 2016 yang sudah banyak itu lebih membimbangkan apabila peningkatan itu berlaku lebih drastik selepas COVID. Majlis Keselamatan Negara menyebutkan di dalam website mereka, permasalahan kesihatan mental di Malaysia turut dikaitkan dengan tingkah laku
diri di mana terdapat 1,142 kes dilaporkan pada tahun 2021 dan 631 kes dilaporkan pada tahun 2020. Jumlah kes bagi tahun 2021 menunjukkan peningkatan ketara iaitu sebanyak 81% berbanding tahun 2020. Tingkah laku diri menunjukkan kadar membimbangkan dan kita belum pasti perangkaan bagi tahun 2022. Sahabat-sahabat, di dalam website kampus kesihatan Universiti Sains Malaysia merekodkan lagi kenyataan bahawa di Kelantan dilaporkan sebanyak 22% warga emas mengalami isu kesihatan mental seperti anxiety dan depression. Namun, kebanyakan warga emas yang mengalami masalah kesihatan mental tidak dikesan dan dirawat disebabkan kesedaran yang masih rendah dalam kalangan masyarakat. Sahabat-sahabat, ini bukan perkara yang patut dipolitikkan dan patut dipermain-mainkan. Ini sangat serius. Ia bukan hanya berlaku di Kelantan, tetapi ia berlaku di seluruh Malaysia. Bahkan risikonya lebih tinggi di Selangor, di KL, di Johor dan Pulau Pinang. Secara peribadi sahabat, saya tak setuju dengan program solat hajat ini. Bukan kerana solat itu tidak syariatkan, tetapi disebabkan dua perkara. Yang pertama, ia dilihat seolah-olah mengkambing hitamkan jambatan. Lalu kesalahan dan punca masalah dipersalahkan pada kesalahan jambatan. Seolah-olah seperti seorang yang sedang berjalan lalu dia tersepak batu dan dia marah pada batu itu. Bukan dia salahkan pada matanya yang rabun atau fokusnya yang telah lari. Tetapi disalahkan batu itu kerana batu itu mahu dijadikan kambing hitam. Dibuat solat hajat tolak bala di Jambatan Tendong yang merekodkan 4 kes. Boleh jadi selepas ini akan ada lagi solat hajat dengan alasan yang sama di Jabatan Sultan Yahya Petra yang merekodkan kes yang lebih banyak iaitu 9 kes. Lepas tu dia buat dekat Wakaf King kemudian ke Tok Bali dengan alasan yang sama sebab semua tu ada kes orang terjun jambatan bunuh diri tu dibuat solat hajat di tempat orang diri. Tetapi malangnya sahabat-sahabat, isu masalah kesihatan mental kita biarkan. Seolah-olah kita tidak memberikan fokus kepada rawatan awal untuk orang-orang yang bermasalah seperti ini. Akhirnya, daripada masalah kesihatan mental sahaja, mereka akan mendapat penyakit mental yang akhirnya mengakibatkan pertimbangan diri mereka sudah tidak lagi normal. Sahabat-sahabat, saya juga bimbang. Solat hajat itu bersifat God of the Gaps fallacy yang menjadikan agama seolah-olah sebagai satu solusi masalah. Sedangkan agama tidak pun mengajar hal berkenaan. Ya, agama mengajar tentang dosa diri dan tidak patut pun seorang Muslim untuk diri. Bahkan saya yakin semua umat manusia mengetahui tentang dosa diri tanpa perlu dipetik apa-apa ayat Quran ataupun hadis. Mereka pun tahu bahawa diri adalah kesalahan yang cukup besar. Pun begitu, ustaz-ustaz kita perlu sangat-sangat menyedari bahawa orang yang terjun jambatan untuk diri bukan sebab mereka tak percaya Tuhan, bukan juga disebabkan mereka tak tahu hukum diri itu berdosa, tetapi mereka terjun kerana masalah kesihatan mental mereka. Bahkan saya tak pernah membaca satu pun buku yang sebut bahawa orang yang cuba diri adalah kerana dia tak tahu bahawa hukum diri itu adalah berdosa. Tetapi yang saya baca ialah mereka stres dengan hidup, mereka sudah putus harapan dengan dunia, mereka terkan dengan masyarakat, mereka murung, mereka sudah hilang percaya. Oleh sebab itu, program solat hajat tolak bala ini tidak memberikan sebarang manfaat kepada penghidap masalah kesihatan mental yang mungkin akan menjadi calon diri seterusnya. Pada saya, ia hanyalah program yang dicadangkan oleh ustaz-ustaz yang tak tahu dengan hakikat apa yang berlaku di hadapan mata. Lalu mereka membuat solusi yang mana solusi itu tidak dapat memberikan penyelesaian apa-apa pun yang ada di atas meja. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Boleh jadi pandangan saya ini bagus untuk anda cerna. Boleh jadi juga ia akan menyebabkan sebahagian kaki politik akan marah. Tetapi ketahuilah bahawa tiada niat yang saya sebutkan di sini melainkan mendapatkan keridhaan Allah semata-mata. Saya mahu orang yang ada masalah mental dirawat, bukan dihujat. Saya mahu orang yang ada masalah dan kesakitan, ia perlu mendapatkan rawatan yang sebaiknya daripada pakar yang sepatutnya. Bukan setiap orang nak jadi doktor sendiri. Oleh sebab itu juga, saya nak ajak anda untuk dapatkan satu buku berjudul Etika Perubatan Islam dan Isu-isu Psikiatri yang ditulis oleh pakar-pakar psikiatri terbaik di negara kita. Buku ini telah diterbitkan oleh DBP. Cuma nak dapatkan dia agak sedikit sukar,
tetapi jika anda mahu pasti insya-Allah dapat buku Etika Perubatan Islam dan Isu-isu Psikiatri ini. Cukup bagus. Dan saya juga cadangkan anda untuk dapatkan buku yang saya terjemah dan saya terbitkan, iaitu buku Ta'rifun 'Am Bidinil Islam. Inilah Islam yang semestinya difahami, supaya kita dapat fahami Islam dengan lebih cerah, tidak jumud dan tidak tabu, tetapi ia lebih berkembang dengan perkembangan ilmu, iman dan juga amal. Dapatkan buku ini, ada link dekat bahagian description. Jumpa lagi sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Okey geng, Alhamdulillah kita dah dengar dah hujahan daripada Ustaz Syihabuddin. Ustaz-ustaz ni pun perlulah bagi peringatan, bagi pesanan. Tapi kalau hampa tengok di dalam dunia politik, mereka tak, ini fitnah. Tapi lebah-lebah ustaz-ustaz, mereka tak tegur langsung. Tak tegur langsung ustaz-ustaz ni. Kan? Tak bagi nasihat langsung kepada walaupun pentaksub parti mereka hak di bawah ni. Buat tak tahu dan tak apa, kritik parti lawan mereka. Itu daripada segi politik, ini daripada segi rakyat. Bila last hampa tengok buat banner besar-besar, buat video dekat TikTok, buat apa, setiap kali video, wahai rakyat, jagalah semayang, rakyat jagalah, anak-anak muda jaga semayang 5 waktu, bagi pesanan. Sebab kita tahu dengan jaga sembahyang 5 waktu itu dapat mencegah diri kita, kehidupan kita daripada kemungkaran. Yang diperkatakan oleh Ustaz Syihabuddin tadi, memang majoriti orang yang buat keputusan terjun jabatan ke ataupun mengambil nyawa dia tu sendiri, dia tahu itu adalah dosa-dosa besar. Dosa yang tersangat-sangat besar. Tapi sebab dia tekanan, dia memang ada kesihatan mental, memang ada serabut perut. Tak tahu dah apa yang perlu dia buat. Sebab tu dia terpaksa ambil keputusan meriwayatkan kehidupan dia. Dengan terjun jabatan, terjun bangunan, terjun macam-macam. Pelbagai pilihan yang dia buat. Hampir tanyalah agama-agama apa pun, terutama agama Islam, diri adalah perkara yang dosa besar yang dilarang oleh agama Islam. Itu kita kena ingat, kita kena alert, kita kena bagi tahu semua orang, kita kena ingatkan orang. Kalau ada masalah, kalau ada tekanan, pergi ambil kaunseling, pergi klinik, pergi carilah tempat untuk nak bagi luahan. Dia macam ni tau. Kita ni, kehidupan kita ni nak abang, seperti mana aku buat video hak yang semalam, hang sembayanglah macam mana pun, hang tunggang langganglah macam mana pun, tapi kalau hang tak usaha, hang tak buat satu tindakan. Contoh macam rezeki. Kita tahu rezeki tu ada, tapi kita nak kena usaha cari, baru kita dapat. Macam itulah ilmu, ketenangan, kebahagiaan. Tapi yang pentingnya para ilmuwan ni, ustaz-ustaz ke, profesor-profesor ke, cikgu-cikgu ke, engineer ke, perlu bagi peringatan. Hang nak, hang buat ni. Hang nak, hang pergi cari sini, hang pergi cari sini, hang pergi cari sini. Sini ada sediakan servis untuk hang. Sepatutnya macam tu. Kita perlu bagi peringatan, kita dia nak kena bagi pengetahuan kepada rakyat-rakyat ni. Kita pun tahu rakyat ni banyak, ada rakyat yang menuntut ilmu, ada yang rakyat yang belajar sampai pelbagai ilmu yang dia ada rakyat hanya belajar 6, ada rakyat sampai tingkatan 3, ada rakyat sampai tingkatan 5 saja, ada rakyat yang masuk mahat tahfiz, yang belajar soal agama, dan ada juga segelintir budak-budak tahfiz yang buat keputusan macam tu juga pun ada. Kes-kes yang terjun jambatan lah, apa tikam lah, apa semua. Sebab apa? Sebab dia depres. Dan satu lagi yang aku tak bersetuju sangat bila tadi ustaz dia ada cakap kan. Dia ada cakap, bayangkan 16 jam ke 18 jam untuk tutup jalan, buat kemah, tarik elektrik, tarik pertebal aircon lah, segala mak nenek. Habis apa hasilnya? Memang kita boleh semayang di mana-mana, kita boleh buat semayang hajat di mana-mana dengan niat kita. Kalau sebagai contoh lah aku nak bagi tahu ni daripada segi logik, apa yang dibuat oleh PAS, apa yang diperkatakan oleh menteri besar, kan? Sebab orang meriwayatkan dia punya hayat di jambatan, sebab tu kita buat semayang hajat dekat jambatan. So, kalau macam kita tak ada duit, kita memerlukan duit, kita nak kena pergi semayang hajat dekat bank negara ke apa? Kalau kita ni tak ada duit, kita nak kena pergi cari Maybank, kita kena pergi semayang hajat dekat Maybank.
Adakah macam tu? Ataupun token kita dok tak bayar gaji kita, ataupun dok tak bayar bonus kita kena pi kilang, kita nak kena pi pejabat dia ajak ramai-ramai pekerja ni, jom kita semayang hajat depan-depan ni. Macam tu lah. Sekarang ni servis kerajaan pemerintah kepada rakyat, bukannya hanya semata-mata berkata-kata, tindakan tak ada. Kita memerlukan tindakan, kita memerlukan perkongsian ilmu, kita perlu bagi peringatan. Aku buat contohlah daripada segi pemerintahan, daripada segi Anwar Ibrahim. Hampa boleh perhatikan setiap ucapan-ucapan dia. Hampa boleh perhatikan setiap kali ucapan-ucapan dia dekat di dalam majlis penyawak awam kan, majlis merasmikan apa-apa, of course dia akan sentuh soal rasuah. Mesti punya, memang ada sentuh punya soal kewangan negara, soal rasuah, soal hapuskan maha kaya yang jerung-jerung yang merasuah, yang mengkayakan kaum kerabat mereka. Of course, Perdana Menteri kita dia akan sentuh apa yang perlu sentuh supaya bagi peringatan kepada penyawak awam dan juga rakyat Malaysia. Cuba apa fikir, adakah bila kita bagi peringatan, kita berkongsi, rakyat-rakyat yang di bawah ni tahu itu adalah satu kesalahan. Itu adalah satu kesalahan. Kalau hang buat salah, apa yang hang akan kena sekian. Jadi rakyat sentiasa berfikir akan perbuatan yang salah tu. Macam tu jugalah. Kalau macam untuk nak memutuskan jangka hayat dia dengan di atas jabatan, mesti dia fikir, kalau aku terjun, aku tak mati mampus aku. Kan? Jadi kita perlu ada orang yang menyampaikan dan juga pemerintah patutnya kena wujudkan agensi supaya dapat pergi cari rakyat-rakyat yang tertekan ni. Kan? Sediakan satu pejabat, siapa-siapa yang serabut, perlukan kaunseling, boleh main sini. Kami akan bagi kaunseling kepada rakyat-rakyat yang memerlukan. Sepatutnya macam ni, tapi tak ada. Baru-baru ni, itulah tadi Ustaz ada sebut, dengan duit rakyat, menghabiskan duit rakyat. Baru-baru ni bulan lepas Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi 100 juta lebih. Bukan duit royalty, duit wang ihsan 100 juta lebih bagi dekat Kerajaan Negeri Kelantan. Dan di beberapa hari selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi duit wang ihsan, mereka robohkan rumah-rumah rakyat dekat Kota Baru. Dia robohkan dan Allahu Akbar. Kamu tahu berapa ringgit hak yang dia bagi 1,000 ringgit je. Orang yang duduk dekat kampung tu dah 2 ke 3 generasi, babe. Dah berapa lama mereka duduk situ, mereka hanya dapat pampasan 1,000 ringgit je. Itu pun dibayar 2 kali. Mula-mula bayar 500, lepas tu bayar lagi 500. Adil ke tak adil? Sedangkan mereka ada duit. Sebab ketidakadilan apa yang pemerintah dapat, dia lakukan perkara yang tak adil. Sebab tu di dalam kerajaan dia tu huru-hara, pelbagai masalah, pelbagai Allah akan uji. Sebab apa? Sebab tak adil, pengurusan tak adil. Jadi tak apalah, kita jumpa untuk video yang akan datang, kita boleh fikir sendiri, kita boleh menilai sendiri. Kita harapkan insya-Allah akan ada perubahan. Yang penting kita kena buat raja, kita perlu menyampaikan, kita perlu bagi nasihat, kita perlu menyampaikan, memberi peringatan kepada manusia, kepada rakyat. Teman-teman semayang 5 waktu, kita wajib pesan. Kita wajib sentiasa berpesan, semayang tak gis, jagalah semayang, jagalah semayang. Ini hanya nak orang duduk bersama dengan patihan, kira boleh masuk syurga. Semayang apa pun hang tak sebut, hanya hang duduk takbir, doa. Takbir, doa. Bila hang buat konvoi apa semua, anak-anak muda langsung hang abaikan semayang mereka apa semua. Tapi duduk takbir. Syurga. Duduk ngapa boleh masuk syurga. Syurga, kepala bapa apa macam tu. Semayang tu penting. Sembahyang tu lah yang akan menguatkan agama kita. Tapi kalau setakat menggunakan agama, tapi perintah agama langsung, mereka buat tak tahu. Mereka hanya lepas digi, lepas tekak masing-masing. Tapi tak memikirkan generasi untuk yang akan datang. Tanggungjawab generasi yang akan datang pun tak ada guna lagi. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share.
Assalamualaikum.